Oleh itu kata Allah, ingatlah kamu kepada aku dengan cara mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya dengan kamu ingat kepadaku itu, aku balas akan kamu dengan kebaikan. Rupanya syukur ni dia membawa banyak lagi kebaikan selepas kebaikan Tuhan dah beri. Kita ikat dengan syukur, mari pula kebaikan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita, mudah-mudahan bertambah amal dan tambah juga istighfar kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita yang pastinya banyak kekurangan itu. Ibu bapa sekalian, malam ini menyambung pengajian tasawuf kita. Kita sampai tajuk mengikut catatan saya ni, muka surat 112. Keutamaan syukur. Keutamaan bersyukur kepada Allah. Apa keutamaannya? Maka dimulakan dengan satu nas Al-Quran. Nas Al-Quran nak tunjuk syukur ni benda yang paling mustahak pada diri seorang hamba abdi Allah itu, iaitulah surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Oleh itu kata Allah, ingatlah kamu kepada aku dengan cara mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya dengan kamu ingat kepadaku itu, aku balas akan kamu dengan kebaikan. Rupanya syukur ni dia membawa banyak lagi kebaikan selepas kebaikan Tuhan dah beri. Kita ikat dengan syukur, mari pula kebaikan lain. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan sekali-kali kamu kufur. Surah Al-Baqarah. Ibnu Kathir ni satu scholar besar dalam bidang tafsir. Di dalam tafsirnya menyatakan Allah memerintahkan hamba-Nya agar bersyukur di atas kurniaan nikmat-Nya yang tidak terhitung. Rupanya nikmat Allah ni banyak. Banyak tak banyaknya sehingga Allah sebut dalam Quran tu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu kira, kamu hitung nikmat Allah itu, tidaklah akan terkira banyaknya. Tak terkira banyaknya. Cuma dalam pengajian tasawuf kita ini ada dibuat pembahagian nikmat Tuhan yang tak terkira banyak itu, ada dibuat pembahagian. Antaranya Ibnu Athaillah, satu mahaguru besar ya dalam bidang tasawuf ini, menyebut nikmat Allah ni terbahagi kepada dua. Apa dia? Pertama, nikmat yang kita sedar. Kedua, yang kita tak sedar. Ada hak kita sedar, tu kita syukur, kita ucap tasbih, tahmid, takbir.
Tetapi yang tak sedar pun ada juga, nak menunjukkan banyak sampai kita pun halah tak sedar. Saya buat contoh. Contoh ni pun disebut oleh Imam Khusyairi di dalam risalah Khusyairiyahnya. Imam Khusyairi ni satu tokoh lah. Tokoh dalam bidangnya kesufian. Apa kata Imam Khusyairi? Dia kata kita bangun tidur pagi tadi. Kita bangun tidur pagi tadi ya. Kalau tak pagi tadi pun dalam kuliah ni. Contohnya kita bangun tidur dalam kuliah, tergamak tuang ya. Bangun tidur. Apa kita sebut? Alhamdulillahilladzi ahyana. Tidak begitu kita sebut ya. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Tuhan yang menghidupkan pula saya ni, kami ni. Setelah berlaku mati malam tadi tak sedar apa-apa. Berapa ramai orang tidur malam tadi tak bangun-bangun dah pagi tadi. Tetapi kita ni bangun pula. Alhamdulillah kita kata. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun bangun pula pagi ni, kami sedar sudahnya nanti tak tahu bila kepadanya Allah juga kami balik. Seperti orang meninggal pagi tadi, orang meninggal minggu lepas, kami pun begitulah. Ni nikmat kita sedar dapat bangun lagi hari ni. Lalu kita sebut lafaz syukur. Ada nikmat kita tak sedar. Pagi tadi juga berlaku. Apa dia? Naiknya matahari dan terbenam maghrib tadi. Ada tak orang bersyukur sebab naik matahari pagi ni macam biasa dan terbenam maghrib tadi sampai kita boleh solat jemaah ni? Tak ada tuan ya. Dia kerana sedar tak sedar akan nikmat Tuhan, bergantung kepada sejauh mana celek atau malap mata batinnya. Mata hati manusia ni semakin celek, semakin dekat mustawa dia, level dia dengan Tuhan, maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga ia memiliki kesedihan-kesedihan yang tidak dipahami oleh orang lain. Orang semakin dekat dengan Tuhan ni, dia semakin memiliki kesedihan, kekosyokan tu. Tu yang kita mengaji Quran tu, di tiang-tiang belakang sana tu. Orang sebelah kita mengaji, kita pun mengaji. Ayatnya kebetulan sama. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita baca. Maka orang sebelah kita baca sama juga macam kita. Cuma dia baca bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Menangis. Terperanjak kita tuan. Tuan pun terperanjak. Saya buat contoh begini biar. Kenapa terperanjak? Ayatnya sama dengan saya. Kenapa teresok-esok dia menangis? Kita baca sama pun tapi tak menangis. Ni level, mustawa, kedudukan hati manusia berbeza dengan Tuhan sehingga dia lebih kosyokkah, lebih terasakah? Ni dikatakan bila kita tanya kenapa Tuhan menangis, dia kata ayat ini Tuhan panggil wahai orang-orang beriman, saya takut saya tak termasuk dalam ayat ini. Nampak tak tu tuan? Hatinya, ya, basirah dia, mata hati dia. Jadi ada nikmat kita sedar, yang banyaknya tak sedar. Tidak sedar. Walhal di dalam neraca tasawuf ini, dosa bukanlah mengumpat, mencuri, merompok, menyamun. Tetapi dalam neraca tasawuf, kamu lalai kepada Allah itu satu dosa. Ni duduk dalam masjid ni,
Kita tak mengumpat orang. Kita tak main WhatsApp, tak main apa. Cuma kita duduk saja menyandar di tiang kita duduk tu. Kan kita biasa sewa tiang masjid setahun. Tiang tu tiang kita dah. Tiang duduk, cuma kita tak berzikir. Minta maaf tuan, saya buat contoh ni, bukan tuan-tuan duduk di tiang, contoh. Kita tidak berzikir, tak bertasbih, itu dipanggil lalai. Dipanggil lalai. Maka dalam neraca tasawuf kita ini dosa lalai kepada Tuhan. Kenapa? Mana mungkin manusia lalai daripada Tuhannya, sedangkan tidak sekelip pun ia terlepas dari menikmati nikmat Tuhannya, seperti bernafas. Bernafas ni saya buat contoh ya. Turun naik nafas tu. Naiknya dengan izin Allah. Lepasnya dengan izin Allah. Naiknya dengan izin Allah. Lepasnya pun dengan kehendak Allah. Naik, turun, naik. Macam mana kita boleh lalai, lupa pada Tuhan? Kalau nafas turun naik yang kita tak lalai nak bernafas tu, Allah adalah kurniaan Tuhan. Tu orang tua kita dulu cerdik lah tuan. Oh, orang tua kita dulu cerdik. Dia ambil cangkul, galah atas bahu, melangkah ke kebun. Katanya nak menebah, nak melerah kebun lama dah tak masuk sejak PKP ni. Dilangkahnya kaki kanan, Allahu Akbar, kaki kiri, Allahu Akbar, kanan, Allahu Akbar, kiri, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Cerdik dah, cerdik lah tu. Tapi kita yang banyak CJ ni ya, yang mengaji tinggi banyak CJ ni, banyak CJ kita. Kalau pergi di rumah masing-masing ni CJ, oh di dinding tu. CJ Darul Syifa, SRP, UPSR, rating ulang tahun SPM, oh banyak. Tetapi tak cerdik. Lalai kepada Tuhan, lalai. Saya pernah cerita satu kisah dulu, tapi nak cerita pula malam ini. Kenapa nak cerita pula tu? Sebab jemaah pun lupa dah cerita ni. Cerita pula begini. Ada satu ulama, tuan guru di dalam Masjidil Haram. Ni tahun 40-an dulu. Lama dah. Terkenal ia kerana bila dia bercakap, dia akan mengakhiri kalam percakapannya itu dengan menyebut Allah. Sama-sama begitu. Sama-sama dia bercakap, ujung percakapan dia mesti berakhir dengan kalimah Allah. Contoh. Kita jumpalah dia contoh ya. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dia jawab begitu. Tuan guru apa khabar? Khabar baik. Allah. Tuan guru makan dah lagi? Makan dah. Allah. Tuan guru makan apa? McDonald. Allah. Contohnya. Tuan boleh bayang tu. Setiap ujung percakapannya akan dia akhir dengan Allah, 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 Allah. Maka ditanya muridnya, kenapalah tuan guru ni setiap kali bercakap hujungnya mesti Allah sama? Cerita ni Arab lah, saya terjemah teranung tu kepada tuan-tuan. Kenapa tuan guru setiap kali hujung bercakap itu akan sebut Allah sama? Maka dijawab tuan guru ini. Ni nak jadi panduan ni. Ni kita nak tiru, nak buat ni. Dia kata, aku takut kalau hujung hayatku keluar aku dari dunia ini, bukan kalimah Allah yang aku sebut.
Allahu Akbar Tuhan. Kalau ada orang begini, setiap masa ingat Allah, ingat mati, bercerai daripada badan, takut tak ucap Allah, keluar dari dunia, pindah akhirat, bukan kalam Allah akhirnya. Kalau ada orang begini, nampak tak? Dia lupa pada Tuhan? Tak lupa. Yang kita belajar tasawuf ni rupanya setiap Isnin macam ni. 2 kali sebulan ni. Rupanya nak membawa, mengasah, membina batin. Macam mana jangan lalai ya? Macam mana tu? Jangan lalai. Antaranya zikir sama-sama. Antaranya tengok penciptaan Allah buat langit, gunung, ganang. Kita rasa besar kekuasaan Allah. Ni kata Buya Hamka, matamu memandang alam, sedang hatimu nampak akan Tuhan. Nampak Tuhan. Tu kaum ibu di belakang sana tu. Nak pergi lawat Tang Langkawi kah, pergilah. Tapi jangan sebab nak beli pinggan mangkuk alkopal pemanggang ajaib saja, bukan. Nak tengok tasik ustaz, bila tengok, ya Allah kayanya Tuhan. Tu dipanggil jauhlah lawatan bertasawuf. Sambil kita pergi buat lawatan, kita nak celek hati kita tu. Besar kuasa Tuhan ni. Tu dia ya. Ini kata Ibn Kathir. Ada nikmat kita sedar, banyaknya kita tak sedar. Para ulama telah mendefinisikan ta'rif syukur itu kepada beberapa ta'rifan. Maknanya banyak definisi syukur yang kita nak belajar ni. Tetapi katanya, secara kesimpulannya, Syekh Abdul Qadir Isa, satu tokoh tasawuf, ni satu scholars tasawuf, di dalam karya dia Haqaiq Anit Tasawuf, ni karya Syekh Abdul Qadir Isa, dia kata apa? Syukur ni kalau nak faham mudah, ialah kesinambungan hati untuk mencintai pemberi nikmat. Hatinya nampak sama Tuhan, tak lepas dari Tuhan. Kerana dia kasih, dia cinta. Kita kalau kasih pada orang ya, kita lah jatuh kasih ke orang, teringat sama. Rela makanan kita taruh, nak beri anak makan dulu sebab kita sayang ke anak ni. Lapar tak apa. Baju kita tak beli raya, asal anak sempurna sekolah raya pakai dulu, kita tak apalah. Ni kerana apa? Kasih. Jadi nikmat ni, syukur ni ialah kamu kasih pada Allah. Sebab banyak dah Tuhan beri banyak. Kalau kita kata kita semayang tak tinggal, baca Quran tadabbur, kuliah kita suka datang, puasa sunat buat sokmo, okey. Tapi itu semua kerana hidayah Allah. Bukan sebab kuat kita, pandai kita. Hidayah Allah juga. Dan kita pandai buat amal begini, hukumnya cara begini, fadilatnya begitu, buatnya begini. Itu kerana ilmu yang Allah beri juga. Ilmu yang kita boleh analyse, kita belajar, kita tulis nota, ajar orang pula tu sebab Allah juga beri akalnya pada kita dah. Apa lagi lah kita tuan. Siapa boleh alpa pada Allah, ya teruk sangatlah kita ni. Berat sangat. Berat ya Allah. Berat kita sehingga berat lidah kita untuk menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah, banyak dah Engkau beri kepada aku, yang kurang saja syukur. Tu payah tu. Tu payah tu. Allahu Akbar. Kesinambungan hati untuk mencintai pemberi nikmat. Kesinambungan anggota untuk mentaati Allah. Dah awak hati dah penuh kepada Tuhan, tentulah rengang tubuh badan untuk membuat amalan-amalan sunat.
Amalan wajib tak usah kira berat macam mana, malah macam mana, kena jihad. Tu Al-Quran kata wa'mur ahluka bis-salat. Suruh perintah pastikan ahli keluarga kamu sembahyang. Kalau perlu bedar, perlu bening, perlu katok anak. Nak kata apa dia? Hak wajib kita dah sebut dah benda wajib. Tapi sini maksud dia apa dia? Rengang anggota nak tambah amal yang sunnah. Bangun malam, mengantuknya ustaz, tapi bangun juga kerana mengingatkan mati ni mengejut, gelapnya kubur. Mudah-mudahan saya bangun malam ni dalam kegelapan jadi cerahlah kubur saya. Betul lah tu. Saya ni ustaz gaji tak banyak mana, tapi dengar Masjid Al-Falah ni nak buatnya, nak bayar bil elektrik tertunggak ni, saya bayar. Harapnya saya bayar elektrik, cerahlah masjid, cerah pula lah kubur saya nanti. Contohnya. Yang dimaksudkan sini sunat. Nafilah sembahyang ataupun ibadat sunat. Dalam surah Isra ada sebut, wa minal laili, sebahagian daripada malam, bukan sepanjang malam. Tapi kalau awak boleh buat sepanjang malam, tak apa. Cuma agama ajar apa dia? Ambillah sikit walau tak sepanjang malam pun. Wa mina, ambil sikit. Min, darinya. Wa minal laili, daripada malam itu. Fatahajjad bih, bertahajudlah kamu padanya. Ya, dalam waktu bihi, dalam waktu malam tu ambil sikit, bangun solat 2 rakaat ustaz, tak apa dah. Jangan siapa melarat, tak ada langsung. Allah berat sangat ni. Tergamak dia tidur, siapa ke pagi tak ada dia termasuk bahagian orang bangun malam walau 2 rakaat. Tergamak dia. Biar siapa begitu, tergamak aku ni. Ya. Wa minal laili fatahajjad bi nafilah. Tu kita sebut tadi sebagai nafilah sunat. Nak tambah amal kurang ustaz, siang tadi tak cukup, malam ni harap-harap Tuhan ampunglah, campur dengan payah, campur mujahadah, campur ada pula fadilat Quran hadis sebut. Ya. Nafilatan lak. Untuk siapa? Laka, untuk kamu. Kalau awak tak semayang, Tuhan tak ada apa rugi, tak ada apa. Tapi awak tu yang akan masuk kubur, awak. Yang akan titiang sirat, awak. Yang akan terima kitab kanan kiri, minta jauh ya Allah, awak. Jadi nafilatan laka, amalan ini untuk awak. Hasan Al-Basri ditanya orang, apalah yang menyebabkan awak ni kuat sangat beribadat, kuat ibadat Hasanul Basri? Katanya setiap malam ia bersolat tahajud dan qiyam pada waktu malam dengan bersolat sebanyak 400 rakaat. Apa benda tu? Ulang sekali lagi. 400 rakaat. Tu saya ulang tu pasal tuan nampak mengantuk tadi ya. Baru sebut tadi mengantuk masing-masing tu. Mengantuk. Dengar 400 segar balik. 400 rakaat. Ada setengah jemaah bila dia dengar 400 rakaat, tak ada rasa apa, biasa saja. Kenapa? Lebih kurang kami juga ustaz. 400. Kata jemaah 400 rakaat. Tak tahu nak katalah tuan. Jauhnya kita je. Ni orang soleh. Awliya Allah, wali Allah. Dah kita ni usah wali Allah. AJK masjid pun dah. Tu nak kata tu. Sedarlah kita masing-masing ya. Pakat-pakat begitulah kita ya. Ya. Dan kesinambungan lisan. Hati awak sayang pada Allah, kasih pada Allah ya. Tubuh badan awak bukti buat amal sunat, jangan lupa ya. Ya. Dan lisan awak
terus berzikir, sebut Allah, jangan lupa sebut Tuhan tu, kerana awak pun tidak sekelip pun terlepas dari nikmatnya. Sebut. Kata Ibnu Abbas, tidak ada satu amalan yang terikat dengan waktu haram melainkan zikir. Semayang ada waktu haram, ada. Tuan rajin macam mana pun waktu haram semayang tak boleh. Bukan kata tak boleh, berdosa, waktu haram. Puasa rajin macam mana pun, tebalnya kulit perut, boleh tahan lapar, malam tak boleh puasa. Hari raya nak puasa, saya nak sambung raya puasa ustaz. Tak boleh, haram pula hukumnya. Awak puasa, berdosa pula. Ada satu amalan yang tidak terikat dengan waktu haram. Apa dia? Zikir. Kat mana saja zikir. Saya ni datang bulan ustaz, boleh tak zikir? Lagi disuruh zikir. Saya sakit berat ustaz, tak ada air semayang, boleh zikir ke tak? Tak apa, tidak berhajat pada wudu. Bahkan kata guru saya, mati dah guru saya ni tuang ya, dia kata mudah tak mudah zikir. Awak masuk tandas awam, ni tok guru saya buat contoh. Masuk tandas awam tu, enselnya rosak, tandas awam. Maka digantilah dengan tali rupiah tu, nak pegang, nak tarik. Tuan-tuan maklumlah tandas awam. Kita pun halah duduk atas tempat tandas apa tu, barangkali nak buang air kecil, kita pulanglah. Tariklah tali rupiah tu, tarik. Takut orang buka, tolak dari luar. Sambil kita kata apa? Ya Allah, janganlah orang tolak pintu ini. Pun katanya zikir. Sebab apa? Ingat Tuhan tu siapa bila. Mudah zikir, mudah. Tapi nak buat itulah. Dia sebab halangan kepada zikir ialah hijab pada batin. Halangan pada zikir ialah hijab pada hati. Ibnu Athaillah ada menyebut begini, jangan kamu meninggalkan zikir sekalipun waktu kamu zikir kamu lalai. Macam lepas semayang, kita zikir tapi hati tak sepenuh juga. Banyak begitu, saya tak kata ke orang, saya lah contohnya. Lepas tu Imam Syekh Hakimi kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak lama kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita pun ikutlah sambut imam zikir. Subhanallah, subhanallah. Tengok dinding. Mana pula cicak tadi tu. Subhanallah, subhanallah. Balas WhatsApp. Subhanallah, subhanallah. Nampak lalai ya? Tapi mulut sebut Allah. Ya. Kata Ibnu Athaillah, walau kamu lalai, kamu kena sebut sama Allah. Dah kami sebut ni tak ingat apa ustaz, lalai. Dah apa? Kerana apa? Lalai tak lalai, kosyak tak kosyak, ia berkait batin. Zikir pula kerjanya usaha mengikis segala bentuk halangan batin kepada Tuhan yang memadamkan pantulan cahaya pada hati. Bila kita zikir macam beruh baju, beruh, walaupun lengah tak apalah, beruh. Memang lengah sebab kotornya banyak. Tapi kalau kotornya sikit, tak nampak debu sajalah contoh hingga, kita tak beruh dah, kita kicoh je. Bahasa Terengganu lama tu. Kita kicoh saja, kicoh. Untung tuan-tuan kuliah dengan saya, bahasa Terengganu boleh belajar terus. Betul lah minggu depan nak dapat menantu Terengganu ya? Ya. Kicoh. Kenapa kicoh je tu? Tak letak sabung, tak beruh. Benda tak kotor sangat ustaz, berdebu je. Tapi kalau kotor, guna kertas pasir. Macam kita ni, muka kita ni. Kalau dah berkerok sangat, kan kita hasuh dengan kertas pasir. Ngak contohnya. Saya nak buat contoh. Jadi kata Ibnu Athaillah, zikir juga. Kenapa? Dia akan mengikih.
Daripada zikirmu sambil zikir kamu lalai, teruskan zikir, sebab dia akan berubah zikir kepada ingat. Zikir sama je banyak mana pun, hati semakin berubah. Zikir lalai berpindah pada zikir ingat. Zikir ingat akan naik ke maqam kamu tak nampak dah hatta diri kamu, melainkan Allah saja. Maka dia tutup dalam hikmah dia tu, tasawuf tu, hikmah Ibnu Athaillah, hikam tu dengan ayat Quran. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Perkara sebegini sangat mudah bagi Allah kalau Allah nak beri kepada satu-satu hamba. Satu hamba. Tu kita heran ya, orang-orang dulu berzikir sampai 100,000. Kita kata Allah guana tu kerana dia sudah sampai maqam lazat menyebut Allah. Kita heran orang makan banyak kerana dia dah sampai maqam lazat. JM biryani dia makan tu, contoh, saya tak ada share apa ni, saya buat contoh. Nak kata apa dia? Sudah lazat, dia tak kira siang malang. Kita kata peliknya banyak dia makan ni, kerana lazatnya sudah terasa pada dirinya, maka zikir 100,000, 200,000 biasa bagi dirinya. Ingat tak Ustaz Wan Ainuddin, qari kita yang meninggal tu, ibu bapa sekalian, Johan tilawah Al-Quran antarabangsa 2016 yang lalu. Muda lagi, tak sampai 40, 37. Adik sangat pada saya tuan tu. 3 hari sebelum meninggal, mesej lagi. Saya ni, saya ni bukanlah baik sangat. Menyakap semua, dia orang baik. Orang baik tuan, orang luruh. Syekh, hantar mengaji, lepas mengaji ni anak nak jemput, hantar tafsir sikit ayat tu. Dia jadi takut. Dia kata saya tak pandai tafsir ni. Tak kira hantar kena juga. Kita live ni kata. Anak khabarnya apa tu, orang baik-baik. Bila meninggal kawan-kawan adik-adik kita ni, barulah kita tahu soleh mereka. Kata isterinya, pernah dia bersungguh, dia sebutlah. Dia kata Abi ni, bahasa diri Abi lah dengan orang rumah dia. Abi ni, kalau boleh selawat pada Nabi 10 juta tak apa dah. Ni dia kata, kalau boleh selawat. Ni Dr. Abu Rayyan cerita balik. Dr. Anwar Hasin, qari kita, qari kebangsaan kita, cerita balik pada saya. Dia kata tu, dia katakan dia, siapa ke pernah Syekh kita almarhum ni kata apa? Kalaulah boleh selawat pada Nabi 10 juta. Baik. Meninggal. Lepas subuh turun menyapu sikit, meninggal. Orang jumpa catatan zikir dia. Isteri dia jumpa. Tuan tahu banyak mana? Allahu Akbar. Kita ni tuan rupanya makan belajar. Amal kurang ya. Amal kurang. Beliau berselawat dalam catatan dijumpai isterinya 9 juta selawat pada Nabi. Allah. Menangis saya dapat berita, menangis. Orang soleh. Orang soleh. Tak banyak cakap Quran semua. Tu kita uruskan jenazahnya di Masjid Muhammadi Kelantan, simpan di perkuburan Banggul. Sahabat-sahabat yang pergi, kita tak pergi ni, hantarlah tunjuk gambar jenazah. Allah macam Nabi sebut, orang soleh, orang syahid berpeluh. Meninggal pada 12 Rabiul Awal. La haula lana wala quwata illa bik. Ni tuan ya, orang soleh. Jadi simpan jenazah, kita pakaikan kopiah hitam dia yang dia selalu mengajar Quran live tu. Banyak, lebih kurang dekat 22 juzuk dah rasa, mengajar percuma live. Ramailah orang masuk nak mengaji Quran. Kita pakaikan kopiah yang sepanjang beliau mengajar Quran tu. 37 tahun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ada satu riwayat kata, orang ngapal Quran ni ataupun orang baca Quran ni, darjatnya terus naik.
sehingga ayat terakhir dia baca. Tu yang kena baca semua ya. Bacalah semua tuan, Quran baca. Dah apa nak baca surat khabar, gila-gila, URTV, Waria Sari, Siri bercakap dengan jin Tamah Jalih, boleh. Tetapi Quran tu, siapa kita tak baca, tak minat, macam bacaan kita lain tu. Ni penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati ya. Tu dia. Baru tuan-tuan nampak segar sikit tu. Bila saya sebut gila-gila tadi tu ya. Segar belaka badan tu. Sebut Quran tu tak segar mana ustaz? Hak gila-gila tu ya. Syukur. Syukur juga mengandungi sabar. Syukur mengandungi sabar kata dia. Redha. Pujian dan ibadat badan dan ibadat hati yang dituntut oleh agama. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan hamba-Nya dengan kewajipan bersyukur dan melarang hamba-Nya dari kufur. Abu Hamzah Al-Baghdadi, dia pun buat mari contoh kalam ulama tasawuf, scholars dalam bidang tasawuf. Jadi patut kita dengar kerana mereka ini sudah melalui pengalaman zikir tu. Nak tahu macam mana tuan rasanya. Lalu Abu Hamzah Al-Baghdadi kata, jika Allah membukakan jalan kebaikan kepada engkau, maka jagalah jalan tersebut. Antaranya nikmat Tuhan beri tu. Boleh mengaji Quran, nikmat Tuhan. Kita kan dulu tak boleh mengaji ustaz. Tiba-tiba dapat tengok iklan di Bandar Baru Bangi tu, pengajian secara online 2 kali seminggu, dibimbing terus dengan nota gaya post adabi contohnya. Kita pun daftar, bayarlah 30 riyal sekian nota begini. Sekarang boleh mengaji dah. Nikmat dah. Nikmat boleh mengaji dah. Boleh dah baca sendiri. Jadi kalau Tuhan sudah buka kebaikan, dapat dah satu nikmat ilmu, jagalah jalan itu. Jaga. Jangan sesekali engkau melihatnya dan merasa sombong dengannya. Bunyi loceng dah kita ya. Kita berapi 2-3 baris tu, kita berhenti terus. Kuliah saya ni istiqamah, bunyi loceng wajib berhenti walaupun tergantung pengajian kita. Sambung tu Ustaz berapi tu. Akan tetapi bersyukurlah kepada yang telah mengurniakannya. Sesungguhnya pandangan kamu terhadap nikmat tadi, patut awak pandang Allah yang beri nikmat. Tiba-tiba awak tukar. Yang awak nampak nikmat itu saja. Tuhannya tak nampak. Kita sembahyang dalam masjid, tengah lipat sejadah, terjumpa kunci kereta. Kita tak nampak kunci Tuhan, kita nampak siapa punya ni. Itu sepatutnya berlaku. Telefon siapa pula ni, itu sepatut berlaku. Tapi jarang bila dapat nikmat, kita lupa Tuhan itu selalu berlaku ya. Yang kita nampak nikmat, saya dapat ni ustaz sebab saya cerdik, sebab saya bijak, sebab saya kenal orang itu, orang dalam ini. Astaghfirullahalazim. Bersyukurlah kepada yang telah mengurniakannya. Sesungguhnya pandanganmu terhadapnya akan menjatuhkanmu dari makammu, dan kesibukan kamu dengan bersyukur akan menambah nikmat itu dan meningkat maqammu di sisi Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis itu kita tuan ya. Muka surat 114 perenggang baru tu nanti insya-Allah.